Salam sejahtera kepada Mr. Dick. Kumpulan kami akan membentangkan The Adoption of Sustainable Development Goals (SDG) by Local Authorities at Community Level yang memberi tumpuan kepada peranan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu atau DBKK. SDG atau Matlamat Pembangunan Mampan diperkenalkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau PBB pada 25 September 2015, yaitu bagi menggantikan Matlamat Pembangunan Milenium atau MDGs. Agenda ini mempunyai 17 matlamat dan 169 sasaran untuk mencapai keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan alam sekitar menjelang tahun 2030. Antara matlamat utama SDG ialah membasmi kemiskinan, menyediakan pendidikan berkualiti, mencapai kesamarataan jantina, dan menangani perubahan iklim. Namun, kejayaan SDG bergantung kepada pelaksanaannya di peringkat tempatan. Matlamat SDG 5 adalah untuk mencapai kesaksamaan jantina yang dimulakan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu sejak tahun 1946 dan disokong dengan penubuhan UN Women pada tahun 2010. DBKK memainkan peranan penting dalam ini dengan melibatkan komuniti tempatan, terutamanya melalui pelancongan berasaskan komuniti yang memberikan peluang ekonomi kepada golongan wanita melalui program latihan dan sokongan. DBKK juga bekerja sama dengan NGO untuk mengadakan program pembangunan kemahiran dan kampanye kesadaran tentang hak jantina yang membantu meningkatkan penyertaan wanita dalam pembangunan komuniti. Di Sabah, ketidakseimbangan jantina masih ketara, terutamanya dalam politik, pengambilan keputusan dan pengagihan sumber yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutamanya faktor sosial, etnik, dan kewarganegaraan. Sebagai respons, kerajaan negeri dan masyarakat sivil menekankan desentralisasi sebagai satu strategi untuk mengatasi ketidaksamaan jantina dan mencapai SDG 5 dengan lebih berkesan. NGO tempatan seperti Borneo Comrade, Pangrok Sulap, dan Wanis aktif mempromosikan kesedaran mengenai kebolehan wanita dan menyokong kesaksamaan jantina di berbagai peringkat. Dalam perancangan masa depan, Plan Strategik Pelancongan DBKK tahun 2022 hingga 2026 bertujuan untuk memperkukuh program komuniti yang melibatkan lelaki dan wanita dengan fokus pada penglibatan wanita, belia, dan sekolah dalam mencapai kesaksamaan jantina. DBKK memainkan peranan penting dalam mencapai matlamat pembangunan mampan, terutamanya dalam SDG 6 di mana matlamat tersebut adalah untuk memastikan akses kepada air bersih dan sanitasi. Kerjasama antara kerajaan, sektor swasta, dan pihak berkepentingan adalah kunci untuk mencapainya menjelang tahun 2030. DBKK memberi tumpuan pada peningkatan infrastruktur bekalan air di kawasan pelancongan dan luar bandar, seperti menaik taraf sistem saluran air di Tanjung Aru dan Pulau Gaya. Sistem rawatan air kecil juga dipasang di kawasan sukar untuk mendapatkan akses air utama. Kerjasama dengan agensi kerajaan seperti Lembaga Air Sabah dan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah memastikan pembaikan sistem saluran air berjalan lancar. Selain itu, DBKK melibatkan komuniti melalui bengkel dan projek seperti homestay di Kampung Kobuni yang turut membangunkan bekalan air bersih dan tandas awam. DBKK juga bekerjasama dengan NGO untuk memberi kesedaran tentang kepentingan kebersihan dan penggunaan air yang berhema. Pendekatan desentralisasi membolehkan DBKK merancang program yang sesuai dengan keperluan tempatan serta memperkenalkan teknologi kos rendah untuk memperbaiki sistem bekalan air bersih dan pengurusan sanitasi. SDG 7 adalah mengenai tenaga mampu milik dan bersih. Antara pencapaian SDG 7 oleh DBKK ialah melaksanakan inisiatif seperti lampu jalan solar dan pemasangan panel solar pada bumbung bangunan kerajaan. Selaras dengan komitmen Malaysia terhadap tenaga boleh diperbarui. Usaha ini sejajar dengan Pelan Ala 7 Peralihan Tenaga Boleh Diperbarui Malaysia 2022 hingga 2050. Cabaran yang dihadapi termasuk kos permulaan yang tinggi, kesedaran awam yang rendah, dan pergantungan pada bahan api fosil. Dalam interaksi politik dan peruntukan sumber, DBKK terhad kepada pelaksanaan dasar tenaga kerana pengubahannya berada di peringkat persekutuan dan negeri. Kerjasama dengan entiti seperti SESB dan organisasi antarabangsa adalah penting dalam membantu menangani kekangan kewangan dan teknikal berkenaan dengan desentralisasi dalam tadbir urus ulang. DBKK mempunyai kuasa autonomi terhad untuk merancang projek seperti rangka kerja Bandar Karbon Rendah LCCF. DBKK diberi tanggungjawab seperti mempromosikan kecekapan tenaga dan mengurus pencahayaan awam, sokongan teknikal dan audit tenaga oleh agensi persekutuan
adalah perlu dalam memastikan keperluan tempatan dipenuhi. Seterusnya, DBKK memainkan peranan penting dalam pembangunan lestari melalui pelaksanaan prinsip SDG 9 yang menekankan tentang industri, inovasi dan infrastruktur. DBKK juga telah memperkenalkan beberapa teknologi pintar seperti sistem pemantauan trafik dan menjalankan bengkel pendidikan bagi meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap teknologi hijau. Kajian menunjukkan bahawa usaha ini membantu masyarakat lebih menerima perubahan teknologi. Walau bagaimanapun, pelaksanaan inisiatif seperti laluan basikal dan penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui seringkali terjejas oleh tekanan politik dan hubungan antara kerajaan negeri dan juga kerajaan tempatan. Namun begitu, bagi mengatasi cabaran ini, DBKK telah melabur dalam teknologi mesra alam seperti sistem pengomposan yang bukan sahaja menjimatkan kos tetapi juga meningkatkan kesedaran komuniti dalam pengitaran semula. Selain itu, kerjasama dengan sektor swasta juga lebih mempercepatkan pembangunan infrastruktur yang lebih mampan. Namun begitu, perhatian perlu diberikan kepada pembahagian sumber secara adil terutamanya di kawasan terpencil di Sabah untuk memastikan pembangunan yang inklusif dan seimbang di seluruh kawasan pentadbiran Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Sebenarnya ialah SDG ke-11 iaitu Bandar dan Komuniti Mampang. Maklumat ini menekankan pembangunan bandar yang inklusif, selamat, berdaya tahan dan mampan. DBKK telah melaksanakan berbagai strategi untuk mencapai maklumat ini. Misalnya, melalui Pelan Strategik Pelancongan Bandaraya Kota Kinabalu, usaha pembangunan diselaraskan dengan pemeliharaan alam sekitar melalui program seperti program pengirahan bandar. Program ini mengutamakan sejumlah hijau, peningkatan ruang awam dan projek penghijauan bandar. Langkah ini bertujuan untuk mengatasi cabaran seperti keselamatan lalu lintas, pencemaran udara dan kekurangan ruang awam yang berkualiti. Dalam sektor pengangkutan, DBKK melaksanakan program transformasi bas berhenti-henti yang menawarkan pengangkutan awam yang cekap dan mesra alam. Projek lain termasuk penaik terapan terbimbing pengangkutan dan projek terhadap banjir yang tidak hanya meningkatkan kualiti hidup tetapi juga memperkukuhkan daya tahan bandar terhadap risiko bencana alam. Bagi memastikan kesejahteraan komuniti, DBKK menyediakan lebih banyak rumah mampu milik melalui program perumahan rakyat. Inisiatif ini membantu golongan B40 dan penduduk setinggan yang mempunyai akses kepada perumahan yang lebih selamat. Kerjasama strategik antara berbagai pihak berkepentingan memainkan peranan penting dalam merealisasikan SDG 11. Sebagai contoh, Cities Climate Project melalui kolaborasi DBKK dengan Global Covenant of Mayors for Climate and Energy membuktikan bahawa perkongsian strategik boleh membantu menangani isu-isu kelestarian bandar dengan lebih besar. Pendekatan desentralisasi di bawah Akta Kerajaan Tempatan turut memperkukuhkan peranan DBKK dalam mengurus pembangunan bandar secara lebih efektif. Hubungan erat antara DBKK dengan negeri juga memastikan sumber kewangan dan teknikal yang mencukupi untuk melaksanakan projek berskala besar seperti sistem pengangkutan awam bersepadu Kota Kinabalu. Untuk penemuan dan analisis utama dalam matlamat SDG ke-17 iaitu perkongsian untuk matlamat atau Partnership for the Goals. Yang pertama adalah matlamat ini menekankan pentingnya kerjasama global antara kerajaan, sektor swasta, masyarakat sivil dan pihak berkepentingan lain untuk mencapai matlamat pembangunan mampan SDG menjelang 2030. Matlamat ini juga memfokuskan pada pembinaan teknologi, pembinaan kapasiti, mobilisasi sumber kewangan untuk mendukung negara membangun. Penemuan kedua adalah kerjasama antara pihak berkepentingan sebagai bukti kerjasama DBKK dengan kerajaan tempatan dalam memastikan keperluan masyarakat dipenuhi melalui kolaborasi dengan agensi lain seperti Lembaga Pelancongan Sabah dan Jabatan Landscape. Projek utama dalam kerjasama ini adalah pembaikan infrastruktur pelancongan seperti laluan pantai dan pusat rekreasi. Untuk sektor swasta pula, DBKK bekerjasama dengan Sabah Tourism Board untuk mempromosikan pelancongan mesra alam seperti Pulau Gaya dan Taman Abdul Rahman. Hasil daripada kerjasama ini telah memberikan insentif kepada pengusaha pelancongan yang mematuhi prinsip kelestarian. Untuk komuniti tempatan, DBKK telah bekerjasama dengan penduduk tempatan untuk dilibatkan dalam projek seperti homestay dan pelancongan komuniti. Contohnya homestay Desa Cinta Koguni. Selain daripada itu, dialog dan bengkel bersama penduduk telah dilakukan untuk memastikan pembangunan pelancongan selari dengan aspirasi masyarakat.
Penemuan ketiga pula adalah desentralisasi dan tabir urus inklusif. DBKK mencerminkan prinsip desentralisasi dengan memberi kuasa kepada komuniti tempatan. Sebagai bukti, DBKK melibatkan berbagai pihak dalam perancangan dan pelaksanaan memupuk tabir urus yang lebih adil dan efektif. Hasil kerjasama DBKK dengan pelbagai pihak berkepentingan mampu memberi manfaat terhadap ekonomi dan kelestarian alam. Selain itu, pembangunan pelancongan mampu meningkatkan kesedaran ekologi tetapi juga menyumbang kepada ekonomi tempatan. Pelancongan budaya juga dapat meningkatkan hasil dari kerjasama ini dan menjadi tumpuan untuk menarik pelancongan asing sambil memelihara warisan tempatan. Kesimpulannya, DBKK telah melaksanakan 6 elemen SDG yang menyokong kepada pembangunan mampan di Kota Kinabalu. SDG 5, Kesaksamaan Jantina. DBKK memastikan keperluan wanita diberi keutamaan dalam perancangan bandar, termasuk penyediaan kemudahan mesra wanita dan melibatkan mereka dalam proses membuat keputusan. SDG 6, Air bersih dan sanitasi. DBKK memperbaiki pengurusan air melalui sistem saliran moden dan projek penapisan air, memastikan kualiti air sentiasa terjaga di Kota Kinabalu dan kawasan sekitarnya. SDG 7, Tenaga bersih dan berpatutan. DBKK mempromosikan tenaga hijau seperti pemasangan panel solar di bangunan awam yang bukan sahaja mengurangkan kesan alam sekitar tetapi juga menjimatkan kos dalam jangka masa panjang. SDG 9, Infrastruktur, Industri dan Inovasi. Dengan menerapkan teknologi bandar pintar seperti sistem pemantauan trafik dan pengurusan sumber yang efisien, DBKK meningkatkan kecakapan bandar dan mengurangkan kesesakan lalu lintas. SDG 11, Bandar Mampan dan Inklusif. DBKK melaksanakan proyek seperti sistem bus berhenti-henti SBST untuk mengurangkan pencemaran dan meningkatkan mobility penduduk selain menambah ruang hijau untuk kesejahteraan komuniti. SDG 17, Kerjasama untuk Matlamat. DBKK mengukuhkan kerjasama dengan agensi kerajaan, sektor swasta dan komuniti setempat, termasuk proyek pelancongan mampan dengan Lembaga Pelancongan Sabah dan Kementerian Pelancongan. Langkah-langkah ini membuktikan komitmen DBKK dalam menyesuaikan SDGs untuk menangani cabaran tempatan. Usaha DBKK bukan sahaja memberi manfaat kepada warga Kota Kinabalu, tetapi juga kepada kawasan sekitarnya melalui pembangunan ekonomi, sosial, dan alam sekitar yang lebih seimbang. Kejayaan ini memerlukan kerjasama berterusan antara kerajaan, sektor swasta, dan komuniti untuk memastikan pembangunan mampan yang holistik dapat dicapai.